Tak boleh ada orang masuk. Okey. Dengar tak? Okey, insyaAllah. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, kita sambung. Pagi ni syukurlah kita jumpa. Kita baca Paku Iman. Okey. Ni nota-nota yang tu hari. Sampai mana? Sampai sini dah habis kan? Kita mula pada ni Ustaz. Pada Kitab muka surat 3, wassalatu wassalamu. Oh, selawat. Ha. Berselawat lah maknanya. Ni dah kan? Dah Ustaz. Dah. Ni dah. Ni dah. Ini dah. Ni. Ustaz. Ini lah kot. Ya Ustaz. Yang pink tu puji terdiri bahagian. Itu dah. Itu sudah. Sudah. Okey. Sekarang ni yang ni lah. Wassalatu wassalam ni. Yang ni. Ya Ustaz, betul. Okey. Kalau tengok kitab tu, inilah perkataan yang dinukilkan. Kitab tu macam mana lagi? Nampak kitab tulis pula perkataan selawat ni. Dia kitab tu. Lepas dia sebut nama Allah tu, Bismillahirrahmanirrahim, dia selawat. Okey. Wassalah itu selawat. Tu wassalam itu salam. Ada selawat tanpa salam, ada selawat dengan salam. Jadi selawat yang terbaik ini adalah selawat dan salam. Yang kata innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi, wahai orang-orang beriman, selawatlah engkau, shollu 'alaihi wasallimu, dan berilah salam taslima dengan sebaik-baik salam. Jadi kalau nak buat pada Rasulullah ni, nak selawat pada Rasulullah ni, dalam hadis bila sahabat tanya, bagaimanakah kami nak selawat pada engkau? Rasulullah kata, Allahumma salli ala Muhammad. Dalam Quran kata, selawatlah dan berilah salam dengan sebaik-baik salam. Jadi beri salam tu, dulu guru kami dulu, dia suruh kalau amalkan zikir selawat ni, dia suruh baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau wa baraka wa sallam. Kalau wa barik wa sallim. Dia suruh baca macam tu. Dia yang terbaik tu selawat dan salam. Al-Quran suruh selawat dan salam. Yang perkataan yang kita baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi tu. Ayat Quran tu. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima tu. Maknanya selawat dan salam. Jadi lepas ni kalau kita nak selawat pada Rasulullah ni, sertailah dia dengan salam. Sertailah dia dengan salam. Kenapa? Arahan tu dalam Quran tu selawat dan salam. Selawat dan salam. Itu kita nak kena faham keadaan ni lah. Selawat dan salam. Lepas tu kalau kita tengok dalam kitab-kitab Sunnah Ab'ad. Ni ada 7. 7 ni kenapa? Dengar duduk tayat awal. Ni dah sebut yang 7. Baca tayat awal. Selawat atas Nabi dalam tayat awal. Selawat atas keluarga Nabi dan tayat akhir. Lepas tu berdiri untuk kunut. Baca kunut.
selawat dan salam pada Nabi dalam kunut. Ini 7. Ini 7. Ada kitab kata 8. Okey, macam mana jadi 8? Tengok Duduk tayat awal, baca tayat awal, selawat atas Nabi dalam tayat awal, berdiri untuk kunut, baca kunut, selawat atas Nabi dalam kunut, salam atas Nabi dalam kunut. Sorry. Betul dapat 8. Duduk tayat awal, baca tayat awal. Ni yang 8 Selawat pada Nabi dalam tayat awal, selawat pada keluarga Nabi dan tayat akhir, berdiri untuk kunut, baca kunut, selawat pada Nabi pada dalam kunut, salam pada Nabi dalam kunut. 8. Ada kitab diasingkan pada kunut ni, satu selawat, satu salam. Ada kitab dicampurkan selawat dengan salam, sebab tu jadi 7. Maknanya kalau dikatakan orang yang baca kunut, wassallallahu ala sayyidina Muhammad, dia tak baca wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dia tak baca perkataan salam ni, maka sunat bagi dia sujud sahwi. Kenapa? Selawat satu sunat, salam satu sunat. Okey, dapat tak? Nampak tak apa saya cakap tadi? Tolong ulang balik Ustaz. Saya kurang pick up lah Ustaz. Saya dapat 7 berdiri tahiyat Tolong awal. ulang balik yang selawat last tu. Ulang sekali Yang Ustaz. last tu kan, kalau 7 tu kan selawat dan salam dalam kunut. Kak, tutup video Kak. Tutup video. Alimah. Kak Alimah tutup video. Nampak rambut-rambut semua tu. Selawat dan salam pada Nabi dalam kunut. Itu nombor 7. Tapi kalau kita dikata 8, dia kata selawat pada Nabi dalam kunut, salam pada Nabi dalam kunut. Dia pecahkan je. Dipecahkan je. Itu beza 7 dengan 8. Dapat tak? InsyaAllah dapat Ustaz. Dapat. Takkan tak hafal. Allah. Abad ni lama je belajar abad ni. Dapat Ustaz. 7 sampai 8. Ada 7 ada 8. Yang 8 tu dia pecahkan. Satu selawat dalam kunut, salam dalam kunut. Lepas tu saya akan cakap, kalau orang itu dia baca dalam kunut, wassallallahu ala sayyidina Muhammad, dia selawat tapi dia tak salam, maka sunatlah dia sujud sahwi. Kenapa ada ulama asing kan, dia nak tunjukkan pentingnya selawat ni dan salam. Lepas tu dia pecahkan selawat dengan salam ni. Macam ni. Ni nota ni. Okey, ni 8. Kalau kita belajar Inama Penuntut, kan ini jadi 7 ni. 7 dengan 8 ni dia gabung. Selawat dan salam pada Nabi dalam doa kunut. Dia gabung. Jadi 7. Jadi, kalau orang baca kunut, dia selawat pada Nabi, tapi dia tak salam pada Nabi, yang nombor 8 ni, maka dia kena rasudat ada sujud sahwi. Alamak, tak rekod. Okay. Sunatlah dia untuk sujud sahwi. Tu beza selawat dan salam tu. Jadi yang guru kata dululah, yang dikatakan dalam Quran itu adalah selawat dan salam. Lepas tu selawat yang terbaik ni, yang paling lengkap lah, ialah selawat dan salam. Lepas tu kalau kita nak jadikan amalan harian, kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itu yang paling bagus. Itu yang ulama-ulama ajar, yang guru-guru kami ajar lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ada juga yang kata kalau baca Allahumma sholli ala Muhammad, ada ulama kata makruh sebab dia menunggal tanpa salam. Ada ni, saya kata ni pendapat. Saya pendapat katalah. Jadi dulu kami diajar dulu untuk baca 500 kali, kalau boleh baca 1000 kali selawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itu namanya selawat dan salam. Jadi wassalatu wassalam ni ala sayyidina Muhammad,
wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita tahu makna dia, selawat dan salam ke atas Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alihi ni apa? Ahli keluarga. Keluarga dia. Wa sahbihi, Sahabat. sahabat dia. Ajma'in, Sahabat-sahabatnya. Keseluruhannya. keseluruhan sahabat dia. Seluruh sahabat dia. Ustaz. Ah. Assalamualaikum. Salam ayah apa? Ustaz, kalau tengok yang tulisan Alhamdulillahil Alamin ni, kalau Ustaz Oh, alamak ada tertinggal ni. Sekejap, jangan senyap ni dulu, nanti saya betulkan. Di Rabbil Alamin. Di Rabbil Alamin. Ni saya type ni. Cuma ni bila saya paste dia tertinggal. Okey, nanti kita betulkan lah. Nak betulkan ni nak kena tukar keyboard. Keyboard Arabic. Nak tukar keyboard Arabic. Dan Ali tak ada. Ala Saidina tadi Ustaz sebut ada keluarga kan, keluarga Nabi. Tak ada pula apa tu? Wassalatu wassalamu ala. Ni Ali memang keluarga ni. Di mana? Ni. Ada kan keluarga dia kan nama dia? Ada ke tak ada? Dia Google Meet ni ada masa dia tak boleh auto emit. Tu yang saya kena emit seorang-seorang. Sebab tu kalau orang masuk lambat, lebih pukul 8, saya kena emit. Sampai 8 suku pun saya tak emit. Macam ni kan. Nampak? Saya kena emit. Kalau tidak dia tak boleh masuk. Dia Google Meet ni ada masa auto emit ni tak fungsi. Nampak? Tu saya kata kalau boleh jangan masuk lewat. Nanti saya ada admin nak buat. Kalau ada admin bagi link tak apa. Tu saya minta jangan masuk lewat lah. Macam ni Pak, saya kena admin. Jadi saya tak boleh mengajar dengan lancar. Tu je masalah tu. Wassabihi ajma'in. Jadi itu dikatakan selawat dan salam ni. Lepas tu dulu guru kami ajar, bila kita dengar orang selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita selawat. Kita selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila saya dah cakap dulu dah, bila wa ala alihi, wa alihi pun tak apa, wa sahbihi, wa alihi ni keluarga dia. Keluarganya tu, itulah dikatakan sebagai apa? Keluarga dia, Nabi Muhammad. Jadi kita selawat juga, sallallahu alaihi wasallam. Washabihi, sahabatnya, sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu ajma'in. Ajma'in ni seluruh sahabatnya, sahabat dia juga. Dia kata sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat ni dia ada benda yang dikatakan kalau kita tak sahut, kalau kita tak sambut, apa yang dikatakan Rasulullah kata, inilah orang yang kedekut. Inilah yang dikatakan orang yang kedekut. Sebab tu untuk mengelakkan daripada orang yang kedekut ini, kita kenalah dengar orang selawat, kita kena selawat. Kalau wasahbihi, kita kena selawat juga. Wa alihi, kita kena selawat juga. Wa dzurriyyatihi, kita kena selawat juga. Itu yang diajarlah dulu. Maknanya kita peka. Kalau orang bawa kita pergi Mekah, guru kata, mutawif ni dia bawa kita pergi Mekah. Jadi ditunjukkan ni rumah Nabi. Walaupun dia tak sebut nama Muhammad dulu, dia katakan ini rumah Nabi. Jadi kita ni cakap apa? Kita kata sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nak dimasukkan Nabi ini adalah Nabi Muhammad. Itu yang dia ajar dululah. Itu yang dia ajar dulu. Jadi apa yang kita nak kena faham,
Apa yang kita nak kena faham, kita kena selawat. Kita kena selawat. Okey, saya nak tanya dekat kelas KKR ni. Yang kelas malam saya nak tanyalah. Yang KKR. Yang KKR ni dia ada tak belajarnya ni? 51 kelebihan selawat. Kalau kelas yang dulu malam-malam dulu ada belajar. Kalau ini dah belajar, kalau ni dah belajar, saya akan skip lah. Saya tinggalkan sebagai notah saja. Kalau ni tak pernah belajar di kelas KKR, BPF ni kelas ni, saya akan baca saya lalu. 51 kelebihan selawat. Seperti mana yang diceritakan dalam kitab Jauharul Mahub. Okey. KKR ni staff saya tanya. Dah belajar belum ni? Ada Ustaz. Dah ada dah? Dengan Ustaz lain. Oh, dengan ustaz lain lah. Ya. Ini dekat surau kan? Jauharul Mahub. Ya, Ustaz Fuad. Ustaz Fuad. Okey. Pada belajar Ustaz Fuad, saya tak payah urai kot. Saya tinggalkan dalam nota je lah. Tu maksud begitulah. Jadi boleh tengoklah nota nanti. Ni, semua sekali ni ada 51. 51. Ni sampai sini. 51 lah. Kalau dah belajar, saya tak ajar lah. Ustaz belajar baru kelas malam pun tak belajar lagi Ustaz. Tak ulang pun tak apa Ustaz, kata saya. Saya terus ulang kat sini. So BPF dah belajar. Oh okey. BPF dah belajar. Yang penting orang BPF dah belajar ke belum. Sebab ni kelas mereka. Kalau saya ulang, nanti BPF tinggal. Sebab dia orang dah belajar. Okey. Saya tinggalkan dekat nota je. Boleh baca sendiri. Kalau malam kita dah belajar ni. Okey. Tengok balik slide ni. Apa kitab tu kata lagi? Mana kitab Sekejap. Cuba baca kitab tu, apa dia kata? Okey. Maka inilah risalah. Saya dah alihkan kitab ini. Tak ada kat sini. Jumpa tak? Pada kedua itu. Ada Ustaz, ada. Ada Ustaz. Alhamdulillah. Maka inilah risalah. Yang amat kecilnya. Kenapa dia kata risalah ni kecil? Kenapa dia kata risalah ni kecil? Risalah ni apa? Sifat siapa? Rasulullah menyampaikan. Sifat Rasul. Rasul zat. Diri Rasul. Page berapa? Page pertama tak? Diri Rasul. Page 1 baris kedua. Diri Rasul tu, badan Rasul ni, badan dia ni, itu nama dia Rasul. Sifat dia risalah. Allah, zat dia, Allah tu zat, nama bagi zat Allah. Sifat bagi Allah, Tuhan ni adalah uluhiyah. Rasul ni badan dia, nama dia, isim. Bila ada isim, dia ada sifat. Sifat ni nama dia risalah. Nabi, saya ulang benda ni banyak kali sebenarnya ni. Nabi, dia punya badan itulah Nabi.
Sifat dia dipanggil apa? Nubuwah. Nubuah. Nubuah Ustaz. Nabi nubuah. Nabi nubuah. Rasul risalah. Allah Tuhan uluhiyah. Ya, rububiyah. Rububiyah atau rububiyah. Hamba ubudiyah. Hamba ubudiyah. Jadi kalau kita kata syaitan. Syaitan ni badan syaitan tu lah. Sifat dia apa? Laknatullah. Bukan. Itu gelaran dia. Syaitonnya. Dia rajim. Syaitoniyah. Syaitan. Syaitoniyah. Syaitoniyah. Gelaran dia Ar-Rajim. Gelaran dia Laknatullah. Apa maksud Ar-Rajim? Kena rejam. Itu dari segi bahasa. Tidak dapat rahmat Allah. Terputus daripada rahmat Allah. Ar-Rajim ni dari segi bahasa direjam. Direjam ni dilontar. Jauh-jauh dilontar. Dari segi istilahnya dilontar daripada apa? Dia tidak mendapat rahmat Allah. Terputus dia daripada rahmat Allah. Itu nama dia Ar-Rajim. Jadi dia kata apa? Inilah risalah, maknanya inilah satu dokumen, satu buku. Risalah ni maknanya sifat kerasulan ni, dia ngajak manusia kepada apa? Yang berisalah. Bila Rasulullah ni duduk dekat depan Kaabah, bila dia duduk depan Kaabah, maka dia berkata, dia baca Quran, maka ada seorang lelaki bernama Tufail. Seorang lelaki bernama Tufail. Tufail ni, dia ni penyair daripada Yaman. Dia datang, dia pusing Kaabah tu, dia nampak Rasulullah ni. Sebab Muhammad ni nama dia dah popular sampai ke Yaman. Maka dia dengar orang kata Muhammad ni Nabi. Maka dia datang ke Rasulullah. Dia kata, engkau kan yang bernama Muhammad? Ya. Engkau kan seorang Nabi dan Rasul? Ya, Nabi kata. Rasulullah ni dia tak takut. Orang kafir tanya dia, engkau Nabi Rasul? Ya, dia tak takut. Dia tak takut. Apa kerja engkau? Kenapa engkau diutuskan ke muka bumi? Dia tanya soalan ni. Kenapa engkau diutuskan ke muka bumi? Aku diutuskan mengajak manusia untuk apa? Apa jawapan dia waktu tu? Untuk apa? Mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Tauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Pada hadis tu dikatakan mentauhidkan Allah. Jadi kitab ni kitab apa? Kita belajar bawa apa ni? Kopi mana ni? Tauhid. Bawa tauhid. Sebab tu dalam kitab tauhid ada guru yang menulis inilah risalah. Risalah tu itulah sifat Rasul tu. Rasul risalah. Rasul risalah. Apa risalah yang dia bawa? Apa penyampaian yang dibawa? Dia mengajak manusia supaya tidak mensyirikkan Allah. Bila tidak syirik, maknanya lawan pada tidak syirik ini tauhid. Tauhid ni apa? Esa. Se. Kalau Baba Ismail sepanjang dia kata se. Esa ni se. Se ni orang Kelantan kata se. Se apa? Orang Kelantan kata se. Satu. Itu dari segi nombor. Tapi kalau kita cakap, kita tak boleh kata Allah itu satu. Tunggal. Kita kata Allah itu tunggal. The only one. Kalau bahasa Inggeris lagi tepat. Hanya dia. Dia esa pada sifat
Tak ada orang bersifat macam dia, tak ada makhluk sifat macam dia. Dia esa pada zat. Tak ada zat yang sama macam zat dia. Itu nama dia esa. Dia esa dari segi perbuatan. Tak ada orang perbuatan macam perbuatan dia. Dia esa dari segi bekas perbuatan. Tak ada orang yang boleh bekas macam bekas dia. Itu nama dia esa. Jadi dia katakan risalah ni, inilah risalah, inilah satu kita kata buku, inilah satu kata kita kitab, inilah bentuk tulisan yang mengajak manusia mentauhid Allah. Yang kecil, bukan yang kecil, yang amat kecil. Yang amat kecil. Apa maksud dia kata amat kecil? Kenapa dia tak kata inilah risalah yang hebat? Tawaduk. Itu nama tawaduk. Bukan dia buat-buat. Dia bukan buat-buat. Bukan dia lakon-lakon. Kata risalah ni kecil. Kita yang kata risalah kecil, buku dia kecil. Buku ni kalau buku biasa dia A4. Bukan tu. Bukan kecil pada zahir ayat yang kita faham. Kecil ni pada yang dikatakan kecil ni apa? Kecil ni yang dikatakan risalah ni, dia pada dia tak ada apa-apa dah. Bukanlah risalahnya hebat. Kenapa? Dia tak memandang apa yang ditulis. Apa yang dia tulis ni adalah ilmu yang Allah beri pada dia. Ini rendah diri mereka ni lah. Tawaduk mereka ni lah. Yang bukan lakon-lakon, yang bukan lakonan-lakonan ni menyebabkan Allah beri keberkatan pada apa yang ditulis hinggakan benda ni dipakai beratus tahun kadang-kadang. Ni kita kalau tulis buku tak boleh cakap best seller lah apa benda ni. Kadang penulis tak cakap, penerbit ni yang nak lakukan buku ni. Ditulis itu best seller. Jualan terhebat. Dijual dengan banyak. Buku terbaik. Buku terbaik. Orang dulu mana ada tulis dia. Tu kitab dia pun RM2 je. Royalty ni mana daripada diorang. Mereka kata ini adalah buku terbaik, tak ada. Mereka tundukkan hati mereka bila menulis kitab ni, inilah risalah yang amat kecil. Maknanya kalau orang tengok orang tak nampak lah. Kita tak ada apa-apa makna lah. Tak ada apa makna lah. Benda-benda kecil je benda ni. Bukan benda-benda hebat. Itu nama risalah yang amat kecil. Sama juga bila pengarang kitab Bahru Mazi, Syekh Idris Al-Marbawi, kan? Bila orang kata dia hebat, Tuan Guru punya kitab ni hebat lah. Banyak orang baca, sampai 22 jilid kitab tu. Begini kalau susun ni. Dia kata apa yang hebat, bukan dia yang buat. Ini ilmu Allah, kata. Ilmu guru-guru aku. Aku belajar, aku faham, aku ambil, aku letak kata. Dia tak akui langsung. Lepas tu bila orang pujuk dia balik daripada Mekah ke Malaysia untuk terima hadiah, terima apa, tak nak. Orang paksa-paksa dia boleh balik. Kitab macam ni lah, guru macam ni lah yang sepatutnya kita mengaji. Kenapa? Allah letakkan berkat pada mereka. Hingga perkataan mereka diguna sampai sekarang. Tu yang kita nak kena faham. Kalau dia membangga diri, kalau dia ada rasa kiasan pada kesombongan, kalau belajar pada dia memang ilmu dapat, tapi tiada pada berkat. Ada pada ilmu, tapi tiada pada berkat. Maknanya ilmu tu dia akan simpan pada akal dan berlega-lega di sana. Dia tak ada memberi kekuatan atau Allah tak bantu untuk orang yang belajar ni berubah. Ni yang kita nak kena ambil tahulah benda ni. Kalau kita belajar tak berkat atau guru tu dia berkat tapi kita tak jaga adab, nanti kita boleh berubah. Pada menyatakan Islam dan iman. Jadi dua benda
apa saja dalam ni, kitab ni, dia menyatakan dua benda je. Dia rujuk pada dua perkara. Satu Islam, satu iman. Jadi tujuan kitab ni, dia nak cakap tentang iman, dia nak cakap tentang Islam. Jangan cari buat puasa dalam ni. Jangan cari buat korban dalam ni. Jangan cari buat tasawuf dalam ni. Tak ada. Kenapa? Dia buat tauhid. Dan dua benda yang dia cakap, Islam dan iman. Jadi kita nampak apa saja yang kita baca lepas ni berlegar di sekitar iman dan Islam. Islam dan iman. Iman dan Islam. Islam dan iman. Dia berlegar sekitar tu je. Sekitar tu dia berlegar. Jadi kita kena faham apa tujuan dia menulis untuk menyatakan tentang iman dan Islam. Yang dinamakan dia, baru cerita nama kitab ni, Paku Iman. Nanti ada cerita dulu. Ni ada cerita ni. Yang guru-guru bahas tajuk dia ni. Ni. Ingat ni kan? Ingat. Ini Paku Iman ni. Yang kita dah cerita dah dulu ni. Nama kitab ni Paku Iman. Cerita pasal apa? Pasal Islam dan iman. Kenapa dia tak kata Paku Islam? Kenapa dia kata Paku Iman? Dulu guru tanya ni. Sebab iman adalah benda yang abang nilai di akhirat nanti. Islam pun ada nilai juga. Tapi kenapa dia kata paku itu iman? Iman di dalam Islam, hati. Islam ada juga iman. Iman tu simpan dalam hati. Iman tu dalam hati. 24 hours. Benda yang nak paku ni, benda yang nak masuk dalam. Islam ni amalan lahir. Lahiriah. Lahiriah. Tu yang kita nak kena faham. Islam ni amalan lahiriah je. Tapi yang nak kena ada dalam hati manusia ni. Iman. Itu Raihan kata iman adalah mutiara. Apa dia punya baris kedua? Di dalam hati manusia. Di dalam hati manusia. Dalam hati Pak? Saya tahu lagu ni. Kalau kita tak tahu kan, iman ni letak je dalam hati. Lepas tu dia nak paku ni benda dalam hati. Nak paku jangan goyang. Nak paku jangan biar kukuh. Jangan goyang. Jangan tercabut. Kalau tercabut tu nama murtad. Paku dikemas-kemas. Paku mana? Dalam hati. Lepas tu bila dia katakan paku ni, dia kata iman. Itu nama dia iman. Kita nak kena faham sampai peringkat ni. Jangan cakap dengan saya, Ustaz ni ajar detail sangat lah bila nak habis. Ini bukan detail. Ini menerangkan apa yang sepatutnya diterangkan. Siapa tak boleh masuk pergi Facebook? Facebook dah on tak? On Ustaz. Soal ni dah mula orang dah ketendang ni. Nampak kaedah tadi dah ada awal dah masuk balik. Pergi kat Facebook. Kalau dia tendang kita pergi kat Facebook. Sebab dia dah maksimum. Saya tak sangka lah kelas hari kerja ni maksimum. Lalunya kelas malam ni maksimum. Sekarang ni kelas siang-siang pun dah maksimum dah. Baguslah. Kalau boleh istiqamah dengan ilmu ni bagus. Itu benda yang penting. Okey. Ni saya tak, ni ambil nota je. 51 kelebihan selawat ni baca. Kalau saya terang lagi bagus, tapi saya dah terang dah kat kelas malam. Kita baca daripada buku, kita baca daripada slide, tak sama macam kita dengar apa yang orang ajar kita cakap. Kalau apa yang orang ajar kita cakap, dia selalunya dia lebih memberi kekuatan kepada kita untuk kita mengamalkan. Ini saya pengalaman saya ni. Setuju Ustaz.
Kita duduk menghadap kita dah tahu dah benda ni. Dah tahu. Tapi bila kita duduk menghadap guru, dia cakap, kita ada kekuatan. Dia kata, ni besok ni 10 Muharram ni. Ni 8 Muharram masa belajar. Saya ingat dulu, masa saya belajar kat Komandan. Masa anak saya seorang ke 2 orang. Saya ingat lagi benda dulu berlaku kat saya. Bukan tak tahu tau kelebihan puasa 10 Muharram ni. Tahu. 9 dengan 10 ni. Tahu. Tapi 8 bulan ni, masa tu saya belajar kat Komandan. Ustaz Samsul, Keramat, dia ngajar kat Komandan. Dia ngajar rumah saya. Hari tu dia pergi ke Komandan. Kat Komandan dalam. Dia ngajar kat surau. Dia kata sebelum dia ngajar tu dia cakap pendek je. Dia kata, ni besok ni 9 Muharram. Lusa ni 10 Muharram. Jadi kita puasa lah. Itu je cakap. Saya tahu. Tapi bila dia cakap gitu, saya terus balik rumah cakap rumah saya nak puasa lah besok. Rumah pun tolonglah buatkan sahur ke apa benda ke. Saya fikir kalau saya tak datang kelas tu, saya tak rasa nak puasa. Tapi saya tahu tak kelebihan puasa tu? Dah banyak kali tahu dah, betul tak? Kenapa? Ni yang dulu guru-guru pernah sebut tu. Engkau belajarlah, menerimalah ilmu dari kalam guru. Kalam ni lidah, percakapan dia, perkataan dia. Kau terimalah ilmu daripada kalam guru. Lebih bagus kalam live macam ni. Kalam live macam ni. Dia ada satu keberkatan yang bukan daripada saya. Berkatan ni daripada guru-guru lalu. Dan saluran ini, pipe ini akan bersambung pada kita. Menyebabkan kita ni akan dapat kekuatan untuk beramal. Okey. Tak apa, nanti kita ulang malam-malam. Bila hampir-hampir Maulid Nabi nanti kita akan ulang balik. Sebab saya dah ada ajar dah kelas malam. Yang KKR pun dah belajar dah dekat surau. Okey. Ni. Dia nak ajar kita ni iman dengan Islam. Islam dengan iman. Islam dengan iman. Dia kata ni, pada menyatakan Islam dan iman yang dinamakan dia paku iman dan simpulan iman. Dia dah cerita dari dulu ni. Kenapa nama dia paku, kenapa nama dia simpul. Dah cerita dari dulu dah. Dan tiada sah. Kenapa dia nak cerita dua-dua sekali? Tiada sah Islam melainkan serta dengan iman. Islam ni tak sah kalau tak ada iman. Melainkan mesti ada iman. Dan tiada sah melainkan sahabat. Tambah sikit dekat nota. Tiada sah iman melainkan etikat dan jazim. Itu jazim tu, bukan jazam. Jazim ni jazam lah. Kalau jim, zai, mim, jazam. Ini jazim. Tanda lah sikit. Nanti lain kali nanti boleh baca balik. Jadi, dia nak cerita pasal iman dengan Islam. Iman, Islam, ihsan ni atau Islam, iman, ihsan, selalu orang sebut Islam dulu, Islam dan iman. Walaupun tak salah untuk sebut iman dan Islam. Kenapa? Islam ni dia ada satu benda yang utama, nama dia 2 kalimah syahadah tu lah. Jadi Islam, iman dan ihsan ni nama dia apa? Yang agama. Rukun agama. Nama dia rukun agama. Nama dia rukun agama. Nampak tak kitab ni? Cuba baca. Nampak tak? Tu apa Ustaz? Mengenal rukun-rukun agama. Mengenal Rukun-rukun agama.
Tapi kita ni kalau tak ngaji tak boleh faham. Dia ada catat-catat lah. Tulisan pun kabur-kabur. Ini ada satu usaha pelajar pondok daripada Kelantan ni. Dia ambil kitab-kitab lama ni. Dia cakap dekat geng-geng lah. Siapa nak kitab ni, nanti dia tolong putus sikit. Ada saya antara orang yang ada kenalan dengan dia. Kita suruh dia putus sikit lah. Dia cakap apa ni? Rukun agama ni. Dia kata sini tengok sini ni. Ni. Islam, ni iman, ni ihsan. Dia ada nota-nota dan jaka dia lah. Tapi kalau tak mengaji jangan baca kitab ni. Nanti jadi salah faham. Kita nak kena belajar. Jadi Islam, kalau sembahyang itu rukun Islam. Contohlah. Kalau beriman pada Allah itu rukun iman. Kalau Islam, iman dan ihsan, dia adalah rukun agama. Rukun agama. Apa maksud rukun agama? Benda ni mengesahkan orang itu beragama. Lepas tu apa yang guru ni dia nak cakap ni benda penting ni. Ini benda penting. Lepas tu nak kena faham satu-satu ni. Islam apa, iman apa, ihsan apa. Kalau bicara dia ni sangat panjang. Kalau bicara sangat panjang. Saya akan cerita satu-satu. Sebab saya nanti akan tengok kitab-kitab ni belakang ni. Belakang ni nanti dia dah masuk semua-semua pada sifat 20. Semua dia masuk kat situ lah. Okey. Tengok dulu kejap. Saya ada buat satu slide tau, bukan kat sini lah saya buat. Kat mana Saya lupa lah kat mana. Dia menerangkan tentang kalimah syahadat tu lah. Penyaksian apa, saya tengah kat mana tu lupa lah kelas mana, lupa. Mula-mula kita faham agama ni apa. Agama ni, tengok nombor 2 tu. Tengok nombor 2, nota nombor 2 tu. Takrif dia ni undang-undang dan peraturan yang diturunkan kepada para rasul untuk disampaikan pada umat dia. Dia ada undang-undang dan peraturan. Dia ada undang-undang dan peraturan. Okey, peraturan apa? Peraturan hidup dan peraturan beramal. Tunggu dulu. Peraturan ni yang lima hukum tu. Peraturan ni yang 5 hukum tu. Apa Rukun 5 Islam. hukum tu? Bukan. Peraturan ni rukun Islam di dekat bawah Islam. Muamalat, Rukun iman, nasihat. bukan. Muamalah munakat ni adalah silibus fardu ain. Hukum apa syarak. ni? Wajib, Ikut syarat. Hukum syarak. wajib makruh, sunat. Tu. Tu abang aku jawab tu. Baru call dia tadi lepas subuh. Hukum tu yang 5 tu lah. Wajib, haram, makruh, sunat, harus. Jadi agama ni peraturan ni. Peraturan ni. Jadi kalau kita catat saya tak cerita dalam ni semua tau. Dalam kitab-kitab tauhid, guru cakap apa? Tanda orang itu beragama ada berapa perkara? 3. Tanda agama orang itu dikatakan dia ni ada agama. 3. Agama Islam lah, yang cakap agama lain kan. 3. Satu apa? Dia tahu akan peraturan tu. Dia tahu. Apa peraturan? Yang wajib apa? Ni wajib. Yang sunat apa? Ni sunat. Yang haram apa? Ni haram. Yang makruh macam mana? Ni makruh. Yang harus macam ni. Jadi salah satu tahu. Nak tahu ni nak dapat macam mana? Beli kat supermarket. Belajar. Tu kena Untuk belajar. Tu kena belajar. Kalau tak belajar tak tahu.
Tak tahu dia dikatakan orang tak ada agama. Kenapa? Dia tak tahu perintah tu. Dia tak tahu perintah tu. Kita tak boleh tahu perintah. Perintah apa? 5 hukum tadi. Hukum apa? Hukum syarak. Tak tahu mana yang wajib. Apa dalam wajib yang kita kena buat. Apa yang sunat yang kita kena buat. Apa yang haram yang kita tak boleh buat. Apa yang harus kita diberi pilihan. Apa yang makruh yang kita disuruhkan, digalakkan untuk tidak buat. Itu nak kena faham. Nombor 2, dia mestilah melaksanakan. Wajib dia kena buat, tak tinggal. Haram dia kena tinggal, tak boleh buat. Sunat elok dia buat. Makruh elok dia tinggal. Harus dia buat jadikan ibadah. Dapat ke tak dapat? Kalau tak dapat catat nanti dengar balik rakaman lah. Dah dapat. Facebook pun ada. Dapat. Ni dalam buku pun ada ni. Buku tauhid tu ada lah ni. Catat live lagi baik Ustaz. Catat live lagi bagus. Lagi show. Dia punya sun tu lain. Tu sun tak? Orang Johor kata sun. Tu sun tak? Masuk dia. Haji Hassan, tahu tak sun? Ada dengar dulu lah. Sekarang dah tak ada dah apa dah. Tak dengar. Dulu kita tengok, ada kecil-kecil kan kita tengok kuda kepang. Orang main kuda kepang, tiba penonton lompat. Ada penonton lompat ke dalam. Wah, dia naik shake. Itu sun. Kita dulu kecil kuda kepang, tak ingat? Lepas tu gigit sabut. Gigit sabut. Yang penonton yang kat luar yang melompat, menaik dengan kuda kepang tu orang kata naik sun. Nak share. Naik share lah. Orang Melaka kata naik share. Macam menurun. Orang Johor kata sun. Kalau kuda kepang orang kata sun. Orang kata berdiri, dah ramai naik sun. Tu naik sun tu. S-U-N. Sun. Belajar dengan live ni, dia ada sun. Tu sun tu apa ni? Dia ada rasa rasa ni yang tak boleh. Rasa ni yang tak boleh dicerita bagi orang yang tidak mengetahui. Dia punya thrill tu lain Ustaz. Dia punya thrill. Thrill dia lain. Macam tengok bola live dengan tengok bola. Ya, betul. Ada roh. Ada roh. Roh dia ada. Sebab tu nama dia live. Ada ada roh dia ada. Sebab tu belajar ni kena belajar live. Yang kata ada rakaman, tak apalah. Pergi jogging lah. Ada rakaman, tak apalah. Tidur lah. Ada rakaman, tak apalah. Tak nama. Tengok 1, tahu hukum. 2, laksana hukum. Laksana. Tadi tahu dengan belajar. Lepas tu amal. Amal ni nama laksana. Laksanakan Islam secara kebulatan. Islam adalah. Kamu buat? Laksanakan Islam secara kebulatan. Islam adalah. Sambung. Ya ni tak tahu. Islam adalah cara hidup. Al-Islam dinul hayat. Laksanakan Islam secara kebulatan. Maknanya jangan nak kahwin aja laksanakan Islam. Tapi jual beli pakai riba. Maknanya tak ada kebulatan. Dia circle untuk sambung. Tak menyeluruh Ustaz. Tak menyeluruh lah. Laksanakan Islam secara kebulatan. Pakai pun pakai macam orang Islam pakai. Jangan pakai ketat-ketat. Semalam aku dah belasah ni dalam muhimah. Ramai yang nampak muka tak puas hati. Tanya soalan, berdiri orang perempuan tanya soalan. Semalam ramai orang tak puas hati je. Macam tak puas hati, dia kata tak boleh berhias. Dia bukan tak puas hati Ustaz. Dia terasa macam muhasabah betapa silapnya dulu, macam mana. Oh, ya ke? Allah. Sebabnya dia orang wali-wali ni. Mengenal dosa. Lupa mah, kahwin lupa ni kalau wali-wali ni mah. Allah. Dia terperanjat Ustaz, terperanjat. Amin. Panjat. Nak pakai lipstick juga.
Pakai juga, pakai lipstick. Tak apa doktor. Pakai tu yang doktor gambar tu, pakai tu. Dia lipstick kat dalam. Nanti suami jumpa suami pergi keluar mana-mana ke, pergi mengajar ke, pergi mana, jumpa suami tengah jalan, buka. Teng. Ada orang lalu. Teng. Putar balik. Kenapa? Bang, lipstick ni untuk abang tau. Kawan dia datang. Tutup. Kenapa? Bang, lipstick ni untuk abang. Bukan untuk dia. She has no right. Wah. Baru memperjuangkan hak isteri. Dia tak ada layak untuk tengok muka saya. Tutup. Bukan sebab COVID. COVID satu hal. Dia tak layak tengok pipi saya. Dia tak layak tengok saya punya pipi yang gebu bang. Dia tak layak tengok saya punya bibir yang bak. Bibir apa? Merah delima. Merah delima bang. Delima markah. Walaupun bibir saya macam buah langsat dan dah hitam. Tapi bukan bibir orang sini. Sorry. Tapi dia tak layak tengok. Orang Afrika Ustaz. Orang Afrika. Dia tak layak tengok. Seperti mana seorang bidadari syurga. Dia masuk syurga, Rasulullah masuk syurga. Perempuan tu dia tunduk. Dia tutup muka. Perempuan ni tanya dulu, siapa engkau? Bersaingan Rasulullah. Lepas tu dia buka muka, dia pandang. Lepas tu Rasulullah kata, akulah Muhammad Rasulullah. Puk, dia tutup. Tu dia guru cerita dulu masa Islam Miraj. Tutup. Dia tutup. Dia kata, akulah Muhammad Rasulullah. Puk, dia tutup. Kenapa dia tutup? Aku milik Umar. Aku milik Umar. Aku milik Umar. Jangan tanya muka ke orang, tutup. Tunduk sikit jalan. Aku milik Badlishah. Orang rumah Badlishah dia dengar tak ni? Aku milik Badlishah. Kau tak boleh tengok pipi aku yang gebu. Ada tak, Bat? Rasanya dia dah keluar sebab dia ada meeting. Dah keluar. Oh, ya ke? Dia dah keluar? Jangan tengok pipi aku yang gebu. Aku milik Kamal. Orang rumah kena pegang begitu. Jangan pandang saya. Saya bukan milik awak. Awak tak layak pandang muka saya. Awak tak layak tenung saya. Awak tak layak duduk dekat-dekat dengan saya. Saya bukan milik awak. Oi. Kalau macam itu macam mana bidadari syurga ni, saya milik Umar. Dahsyat tau. Orang rumah seringnya sampai ke telinga, Ustaz. Orang rumah seringnya sampai ke telinga. Betul lah. Pergi kedai orang puji. Lawa Kak ini, jangan puji saya. Saya bukan milik awak. Menangis orang kedai. Kak, hari ni akak dapat lawak. Jangan tengok saya, jangan puji saya. Saya bukan milik awak, saya milik Kamal. Yo satu kampung. Dah macam je isi Kamal ni. Padahal muka kau. Yang kau pergi tengok muka dia apa? Tengok ahli syurga, tutup. Aku milik Umar kata. Sekarang ni milik tak milik, tayang muka, pakai cantik-cantik, jalan lentuk-lentuk, pakai kasut tinggi, pakai lipstick, pakai eyeshadow, pakai hidung shadow, pakai nak besarkan lubang hidung, nak mancungkan hidung semua pakai. Betul tak? Bukan orang sini, bukan sini. Ni grup lain. Dia milik siapa ni sebenarnya? Dengan siapa dia tunjukkan muka itu, Allah akan rahmat dia, Allah akan bagi dia pahala. Dengan siapa sepatutnya? SOP dia dengan apa? SOP dia dengan suami. Bukan dia tayang muka dia dekat orang lain. Itu yang menghimah marah tu. Itu yang kita menghimah dia cakap terang-terang. Cuma kita nak terima tak terima itu hal lain. Agama, satu, tahu. Tanda beragama, tahu undang-undangnya 5 ni. 2, laksanakan undang-undangnya 5 ni. 3, mestilah pada niat mendapat reda Allah. Ini 3 ni. Ini 3 ni. Kalau dia tak ada 3 ni, atau salah satu dia gagal, maka dalam kitab Tauhid kata, maka guru-guru kata dulu apa? Dia dikatakan tidak memiliki agama. Tidak milik agama, tak ada agama. Dia dikatakan tidak memiliki agama.
itu agama tu. Lepas tu kita kena faham salah satu. Islam takrif apa, iman takrif apa, ihsan takrif apa. Sebab apa yang nak dibicarakan ni, dua yang penting dalam ni, ihsan juga penting. Tapi guru ni kata dalam kitab ni, apa yang dibicara dalam ni, ialah apa? Ialah Islam dan iman. Nah, ada juga dia akan bicara tentang ihsan juga nanti kemudian. Jadi tauhid ni, kita ni lah. Kita ni. Islam daripada perkataan aslama, yuslimu. Islam membawa erti serah diri. Islam ni makna dia serah diri. Atau dikatakan selamat. Tapi pada makna hati dia kata serah diri. Pada perkataan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kami dengar undang-undang tu, kami taat. Undang-undang tu kata engkau kena nak keluar rumah, engkau kena minta izin suami. Undang-undang kata kami dengar dan kami taat. Kau boleh kata apa? Suami aku kau boleh pakai. Tak boleh. Sebab apa? Kami dengar dan kami taat. Undang-undang kata kena semayang. Kami dengar dan kami taat. Undang-undang kata kena puasa. Kami dengar dan kami taat. Undang-undang kata elok puasa. 9 Muharram. Kami dengar dan kami cuba taat. Kenapa kami cuba taat? Kami tak mesti buat. Tapi kami akan cuba. Kenapa? Pada nama sunat. Apa? Undang-undang tadi. Ini makruh, kami cuba tinggal dapat mungkin. Kenapa? Itu undang-undang tadi ada dasar agama. Kenapa? Laksanakan Islam secara kebulatan. Islam adalah cara hidup. Jangan terpengaruh, jangan bentuk diri kita, jangan ajar anak kita. Bila orang mati je, baru suruh anak kita pakai baju kurung. Dia ada orang mati, baru nak pakai tudung, baru nak pakai baju kurung, baru nak pakai jubah hitam lah benda lah, semua lah. Tapi bila bawa dia pergi sungai congkak, pergi mandi, pergi piknik, biarkan dibuka tudung. Maknanya Islam ni tak dilaksanakan secara kebulatan. Islam hanya dilaksanakan pada adat-adat dan suasana-suasana dan acara-acara tertentu. Pergi maulid Nabi, pakai tudung. Bukan orang sini lah. Pergi piknik, pakai seluar. Tudung pakai juga. Pergi hari keluarga, pakai seluar ketat. Pakai tracksuit ketat. Pakai baju hari keluarga dengan pendek. Lepas tu pakai pula badut lengan. Jadi bukan tutup aurat, ni badut aurat. Patutnya penganjur ini dia kena sediakan baju yang besar, t-shirt yang besar untuk perempuan. Kalau disuruh juga kita pakai baju t-shirt tak apa. Kita pakai jubah kat luar, kita sarung lagi satu baju tu kat luar. Lepas tudung tu kita keluarkan daripada baju. Saya rasa bos pun tak berani marah. Betul tak? Bos cuma pandang ni lah, dia tak cakap apa. Saya dah buat lah ni semua ni, saya cakap lah. Even kadang-kadang bos respect kita. Kita ada prinsip. Pakai baju ada keluarga tak apa. Dengan pendek, tak apalah. Tapi kita ada baju berlengan panjang kat luar. Kita ada jubah kat luar. Sarung lah. Ni ke apa? Betul tak? Dia tak marah lah. Saya tahulah. Saya dah alami semua ni, tak marah. Dia tak marah. Dulu saya kerja dulu satu company, Televenture. Dia ni konsultan pada Selcom. Saya kerja dulu 90, lama juga lah. 96 sampai 97 sampai 2001. Lepas tu tiba-tiba company baru lagi. Dia jadi konsultan dengan Selcom lah. Lepas tu tiba-tiba nak buat baju korporat. Dia pun panggil lah. Semua executive level dengan manager dia panggil dalam meeting. Lepas tu dia panggil sekali tukang jahit lah yang ada kawan ni, kawan bos ni, tukang jahit yang nak jahit baju korporat ni. Dia kata,
Okay, semua orang akan buat baju korporat. Kita akan buat logo company dan kita akan taruh nama. Jadi baju korporat ni, everybody kena pakai, especially on Monday. Every Monday kita pakai baju putih, baju korporat. Lepas tu dia cakap dengan Tuan Jack ni, apa dah nama Tuan Jack ni, saya lupa dah. Okay, satu orang nanti akan diukur lah selai. Lepas tu dia kata, ni Syekh, dia panggil saya Syekh. Syekh, you punya macam baju Melayu, nanti suruh abang ni buat. Baju saya baju korporat tapi baju Melayu, baju keluar tau, dengan panjang. Orang semua dengan pendek. Tu yang best tu. Dia kata, Syekh, hari Senin pakai serban putih. Boleh? Okay bos, no problem. Baju putih, jadi serban korporat warna putih. Ni Cik Rahak ni bos kami dulu. Dia cukup memahami je. Saya tak cakap apa pun, saya diam je. Saya tak cakap special request ke nak ini. Ketika dia bos, nanti kos dengan panjang tu saya bayar. Tak apa. Everything will be arranged by company. Tak apa, kita akan bayar. You dengar je, dia dengan Tuan Jack, you dengar je apa dia cakap. Nak labur mana, ikut je dia. Tu baru macam. Betul tak? Kita pun hari Senin ni pakai serban putih. Hari Senin ni pakai serban putih. Serban korporat. Allah, saya sangat terharu lah pada orang-orang yang dapat memahami macam ni. Lepas tu kalau kita dimudahkan dalam urusan ni, kita syukur lah. Saya dalam pada tu 96 ni saya kerja, 98 ni saya berhenti di company tu. Saya berhenti, saya masuk lagi satu konsultan tu. Konsultan ni nama dia Kosi Engineering, KOSI. Dekat ni, dekat Serdang. Dia yang saya tak minta kerja tu, dia ada orang recommend, dia panggil saya. Dia company ni Cina lah, dia punya company Cina. Dia semua duga saya. Dia panggil saya. Masa saya masuk bilik dia agak terpanjat tau, dia tengok saya pakai serban lah. Tapi kadang-kadang orang bukan Islam ni dia adanya watak dia open minded Dia terbuka lah, dia duduk, okey. Dia tanya saya pengalaman, macam biasalah macam orang TV. Saya seorang ni. Dia 2 orang, dia dengan satu Melayu punya partner lah, Cik Rosli. Last, dia tanya saya, okey, ada question tak? Dia kata, saya gaji awak macam ni, awak kerja awak macam ni, kalau setuju atau tidak, okey, beritahu lah. Dia kata, dia setuju lah. Lepas tu dia tanya saya, ada soalan tak orang tanya? Atau nak tanya pasal company ni buat apa? Dia kata, tak ada. Company ni saya tahu lah, saya dah tengok internet dah. Saya tahu dah apa company ni buat. Even company ni pun dekat Celcom pun, dekat Maxi semua dah tahulah company ni consultant. Okey. Apa nak tanya? Saya tunjuk ni je. Saya tanya bos, boleh tak saya pakai ni? Dia kata ni jangan buka. Dia kata, saya tak cakap pun suruh buka kan? Dia kata. Saya tak cakap pun suruh buka. Rupanya, bila saya dah kerja beberapa tahun, sekretari dia sudah pecah lubang. Sudah pecah rahsia. Rupanya, gambar resume saya tu pakai serban, dia sudah hantar sama dia punya Tok Guru dekat Shanghai. Tok Guru kat Shanghai. Dia ni ada Tok Guru ni lah Shanghai ni. Bos besar. Dia kata dia ni percaya pada feng shui ni lah. Masa tu tak ada WhatsApp tau, masa tu hantar pakai fax tau. So dia hantar gambar saya ni pakai fax. Yang saya tak percaya bila sekretari dia kata, sekretari yang terima fax ni bagi balik pada bos dia hantar fax. Sekretari dia kata, ambil budak ni, jangan suruh dia buka serban. Saya kata ni feng shui ke apa benda ni? Ini kisah benar tau. Saya tak tahu apa benda yang dia faham. Dia bukan Islam kan, apa dia faham. Tapi saya tahu benda kebaikan ni, kalau kita buat dengan caranya betul, Allah akan mudahkan kita dalam urusan kebaikan. Jadi dia beri peluang buat benda sunat. Kenapa? Agama ini adalah peraturan. Jadi bila kita dimudahkan untuk benda sunat, syukurlah pada Allah. Benda makruh kita rasa payah nak buat. Kita rasa nak buat. Syukur pada Allah. Kenapa? Kita telah tahu peraturan, kita telah laksana peraturan dan kita niatkan peraturan ni kerana Allah. Tiga ni. Tiga ni.
Jadi itulah dikatakan tanda orang beragama. Saya tahun 85 sampai tahun 96, saya kerja dengan satu syarikat. Electroscon Kinki Communication. Electroscon Kinki. Kinki ni nama Jepun. Kinki Mitsui. Dia join dengan satu company lokal. Sama juga. Bos kami, project manager kami, orang Jepun. Ganti-berganti Jepun. 2 tahun orang Jepun ni. Kadang anak-anak dia datang office. Lawat bapak dia. Ada satu bos ni. Nama dia apa? Nama dia Veno. Mr. Veno. Yuno. Dia panggil Veno. Anak dia datang ke office. Nampak saya. Biasalah anak orang Jepun kan. Height, uncle, height. Habis tu dia macam. Lepas tu dia minggu lepas tu nak balik. Dia pesan dengan bapak dia. Dia kata dia nak serban yang saya pakai minggu lepas. Dia cantik, dia nak bawa balik kenangan. Saya tak apalah, biasa beli serban baru lah. Serban tu dah lama. Tak apa dia nak yang tu juga. Dia bagi kat dekat bapak dia. So bapak dia bagi anak dia, anak balik kat Jepun. So pelik juga budak ni belasan tahun. Dia nak serban yang saya pakai tu buat kenangan kat dia. Macam mahkota Ustaz. Dia tahu dia nampak apa dia tak tahu. Mahkota. Dia punya respect kat orang lain ni, orang Jepun ni ada kelebihan dia orang. Dia hormat dengan orang lain tau. Walaupun dia tahu kita ni lain kepercayaan, lain agama, tapi dia sangat hormat tau. Last kali nak balik dia pesan dengan bapak dia, nanti datang airport bawa serban. Dia kata nanti lah saya beli lain lah. Dia tak nak, dia nak tak kepada, ada bagi je lah. Tu saya kata ni kenangan saya lah. Pengalaman saya yang sangat indahnya saya boleh kongsi lah. Lepas tu minta dengan Allah supaya Allah mudahkan kita buat benda wajib, Allah mudahkan kita buat benda sunat. Allah payahkan kita buat benda haram, Allah payahkan kita buat benda makruh. Dan benda harus ini kita kena ada ilmu untuk dijadikan ibadah. Okey. Bila kita mudah buat benda baik, kita payah buat benda tak baik, itu tanda apa? Kita alami suasana gitulah. Benda baik ni senang nak buat. Nak belajar agama ni senang ada je masa. Tapi nak buat benda-benda karut ni ada je terhalang. Itu tanda apa? Allah rahmati kita. Tanda Allah sayang kita. Kan saya kata kan, 3 tanda Allah sayang dalam hadis kursi. Bila aku sayang seorang hamba, aku mudahkan dia, lidah dia sebut nama aku mudahkan hati dia ingat dekat aku mudahkan dia dalam taat, aku payahkan dia dalam dosa dan maksiat. Bila aku benci seorang hamba, aku tahan lidah dia dari ingat aku tahan hati dia daripada, aku tahan lidah dia dari sebut nama aku tahan lidah dia daripada hati dia ingat aku mudahkan dia dalam kejahatan, aku payahkan dia dalam ketaatan. Itu 3 tu. Jadi moga-moga kita jadi guru pertama lah. Apa? Lidah kita mudah sebut, hati kita mudah ingat pada Allah. Dan benda-benda kebaikan ni senangnya. Senangnya nak buat. Bukan senang sebab kita pandai, bukan senang sebab kita hebat. Tak. Senang sebab Allah mudahkan kita. Allah ni dengan peranan dalam kehidupan kita. Mudah je kita nak buat ketaatan. Tapi benda-benda tak baik ni kita payah nak buat. Kenapa? Kita dalam senarai orang yang dikasihi Allah. Allahumma zukna. Nanti kita cerita sikit minggu depan. Tentu sikit-sikit. Iman, ihsan. Apa beza Islam dan iman? Saya akan sentuh sikit nanti lah. Supaya kita nampak jelas apa benda yang ulama ni sebenarnya nak cakap. Ni. Ini beza ni. Dalam bentuk carta lah. Dekat kelas BPF dah belajar tak ni? Belum kan? Belum lagi Ustaz. Belum kan? Boleh ulang Ustaz. Macam Datuk Laru dah belajar dengan saya tempat lain. Tapi yang saya kata dalam kelas BPF ni, staff BPF. Dia ada perbezaan ni, kalau kita belajar banyak kali pun tak apa.
Ini saya baru belajar nak type pakai Arabik. Tergabur sikit lah. Saya try lah pakai keyboard Arabik kan. Saya saja nak tulis dalam bentuk Arabik ni. Supaya sambil-sambil tu kita belajar baca bahasa Jawi je. Okey. Ni dikatakan, yang ni kita belajar ni. Lepas saya ulang balik ni. Syarat, jazam. Ini yang dikata tadi apa ni? Tiada sah Islam tanpa iman, tiada sah iman tanpa itikad yang jazam. Ni dengan penangan ni kat sini. Okey. Datang nanti lagi minggu depan. Kita belajar lagi. Kalau kita tak pernah belajar tauhid dengan betul, kita akan rasa benda ni baru je. Bukan baru, benda ni dah lama ada. Dah belajar pun dulu masa keluar rendah. Tapi mungkin nota-nota itu tak diambil dengan betul lah. Okey. Ada soalan ke? Dah 9.20 dah ni. Ada, tadi Ustaz kata tanpa intikad dan jazam ke jazim Ustaz? Jazam pun boleh, jazim pun boleh. Okey. Ustaz Okey. nak tanya satu perkara boleh? Ya. Kalau macam kita kan, kita tak tutup aurat dengan sempurna pakai tudung tapi still pakai seluar ketat. Kita punya amalan sedekah semua tu tak diterima ke macam mana? Amalan sedekah ialah amalan lain. Diterima. Tapi kalau pakai seluar ketat, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, perempuan yang berpakaian tapi telanjang, apa ulasannya? Dia tidak akan mencium bau syurga. Betul tak? Dia tidak akan mencium bau syurga. Dia sedekah macam-macam. Tapi kalau tak cium bau syurga, adakah sedekah dia ni akan bantu dia masuk syurga? Tidak. Kenapa? Cium bau syurga pun tak dapat. Ini kan nak masuk syurga. Allah kata sedangkan bau syurga itu boleh dicium daripada sekian-sekian. Sekian-sekian di mana? Sekian-sekian jarak. Sekian-sekian masa. Ulama kata 70 tahun perjalanan. Lepas tu kalau kita ni sedekah, tahajud, sunat, puasa Arafah puasa. Tapi pakai seluar ketat. Takut pakai seluar ketat ini dilabel sebagai berpakaian tapi telanjang. Stop. You not allowed to enter jannah. Kau tak masuk ke? Baju labuh, seluar ketat? Tahun tak boleh. Saya tanyalah, baju labuh dari mana? Dari lutut lah katakan. Bawah lutut? Betis nampak tak saya tanya? Betis nampak. Nampak bentuk. Nampak. Bentuk Kadang-kadang yang labuh tu dia belah tepi, betul tak? Baju labuh tu belah tepi. Ya, Betul. Kalau tak belah tepi duduk koyak lah. Macam Punjabi. Macam Punjabi je lah, macam baju Punjabi tu. Nampak tak apa? Nampak kalau duduk. Kalau duduk Nampak Ustaz, bentuk dia. Betul. Duduk nampak apa? Betul tak? Betul. Labuh kalau sekali sampai ke buku lari. Dalam pakai seluar ketat tak apa. Labuh sampai buku lari. Tapi tak boleh naik tangga tarik kain. Nampaklah bentuk betis tu. Nampak bentuk betis tu. Simpan je lah seluar ketat ni pakai kat rumah. Simpan nak beli kat baju rumah. baru. Kalau tak ada duit beli baju baru. Kan, kedai tutup sekarang ni Ustaz. Tak boleh nak Kedai beli baju tutup. baru. Tak boleh beli baru, jangan keluar rumah. keluar rumah pakai kain batik. Terpaksa keluar Ustaz, nak berniaga. Nak berniaga pakai labu-labu kak. Beli online. Beli online amboi. Haji Malik pandai. Durian itu. Alasan Ustaz. Durian pun boleh beli online Haji Malik Boleh, good idea. Boleh. Saya tengok dalam Shopee tu durian pesta semua ada dijual online, tak tahulah durian beku apa tak tahulah. Sekarang ni tak boleh beli online, mak bapak dengan anak je. Saya pun boleh beli online. Isteri pun Ustaz. Boleh beli online. Dua tu saya cakap Jangan kak. Jangan macam tu kak. Pun ada sewa isteri anak, cucu, sewa. Sewa? Online tu Ustaz. Lepas tu kita kata kan, kita letakkan diri kita dalam keadaan kita bersedia untuk menerima ilmu. Tauhid ni penting. Sebab tu ulama tulis kitab, ulama ajar tauhid ni bertahun-tahun kepada manusia. Ni penting. Kenapa penting? Supaya akidah kita betul. Okey. Minggu depan sambung. Ustaz, satu soalan Ustaz. Ya.
Tadi Ustaz cakap wabaraka wassalam. Barik wassalim. Cuma saya nakkan apa bezanya tu Ustaz? Wabaraka wassalam. Saya tak tahulah, itu dari segi tata bahasa Arab. Ya ke? Okey Ustaz. Saya tak tahu. Saya boleh cerita secara yang sangat kasar je, saya tak nak cerita lah. Tapi memang ada dari tata bahasa Arab tu, guru dia cakap. Saya tak nampak sebab kita tak belajar mantik, balaghah, tak belajar. Dia kat situ, dia punya penyusunan tu. Cuma rules tu mesti ikut. Wa baraka wa salam, wa barik wa salim. Okay, saya kalau tak tahu, saya kata tak tahu. Nah. Kita nak cakap benda yang tak jelas nanti kan. Okay, kita ikut undang-undang tu. Cuma kita kena faham apa dia selawat, apa dia salam. Dan selawat yang paling baik ialah menyertai dengan salam. Kenapa? Yang dekat sini lah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikat selawat atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, selawatlah kamu atas Nabi, wasallimu, dengan dan ucapkanlah salam padanya. Itu wabarik wasallim tu, supaya bertepatan dengan kehendak Quran. Boleh baca Allahumma salli ala Muhammad tu, boleh baca, diterima juga sebagai selawat, tapi tak ada salam. Jadi arahan Allah, perintah Allah, selawat dan salam. Okey. Okey, baik Ustaz. InsyaAllah nanti jumpa minggu depan. Malam ni siapa ke lapangan boleh jumpa waktu maghrib. Malam ni hari apa ni? Khamis. Kita jumpa waktu maghrib. InsyaAllah kita baca lagi kitab Tasawuf. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami mohon padamu. Hari ni saya nak baca doa khas. Semoga Engkau sembuhkanlah sahabat kami Tuan Haji Sugeng Jabri. Sekarang ini berada stage 5 di Hospital Selayang kerana mengalami COVID. Ada sahabat dia, sahabat saya juga dia ni, yang hantar ni suruh saya baca doa ramai-ramai. Moga-moga Engkau sembuhkanlah ya Allah Tuan Haji Sugeng Jabri yang mengalami ujian COVID dan keluarga dia. Sugeng Jabri. Moga-moga dia sembuh dan ditabah dan melalui ujian. Dengan rahmat-Mu Kau sembuhkanlah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.